Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah il aliyyil azim. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi beri kesempatan untuk kita berkumpul pada hari ini. Terima kasih pada sidang penonton yang live dengan kami pada hari ini. Pertama kali saya nak maklumkan, kami sekarang ini di Dewan Seminar Tadabbur Center di Ostia Business Avenue di bersebelahan dengan Tol Bangi. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita dapat menyaksikan di sebelah kanan dan kiri saya merupakan dua orang figure yang tidak asing lagi, iaitu Ustaz Syahri Abdul Rahman di sebelah kanan saya dan juga Dr. Azrul Azlan daripada UIA. Juga merupakan panel di Tadabbur Center, insya-Allah. Dan tuan-tuan dan sekalian, sekali lagi saya menjemput jika ada tuan-tuan semua yang berdekatan dengan pejabat Tadabbur Center, dipersilakan untuk hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita ada penonton pada hari ini. Mudah-mudahan kita mengharapkan jika ada penonton yang lebih ramai untuk hadir, insya-Allah saya menjemput sidang penonton yang ingin hadir berdekatan dengan Tadabbur Center, bersebelahan dengan Tol Bangi, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan sekalian, kita punya masa yang agak limited. Jadi saya mengharapkan kita sama-sama dapat mendengar dengan baik kupasan daripada Ustaz Syahri dan Ustaz Azrul pada hari ini. Jadi berkenaan dengan Tadabbur Center, Alhamdulillah setakat ini saya boleh mulakan dengan perkembangan terlebih dahulu. Tadabbur Center kita telah lengkapkan Ustaz Syahri dengan kelengkapan perabot khususnya di Dewan Seminar dan kelas, dan insya-Allah akan dimulakan kelas-kelas secara langsung di sini tidak lama lagi, insya-Allah, mudah-mudahan Ustaz Syahri dan Ustaz Azrul. Dan yang kedua, saya nak maklumkan kita akan mengumumkan dalam masa yang terdekat kelas yang akan dianjurkan oleh Tadabbur Center sendiri. Jadi keep up to date dengan Tadabbur Center, dan saya cadangkan tuan-tuan semua yang ingin mengikuti kelas di Tadabbur Center boleh set notification untuk page Tadabbur Center, insya-Allah. Saya harapkan kita dapat keep up to date dan kita akan cuba upgradekan pemakluman kepada seluruh penuntut-penuntut yang ingin menuntut di Tadabbur Center, insya-Allah. Okey, tanpa buang masa, kita pergi kepada topik utama yang kita ingin bincangkan pada hari ini, yang kita akan kupas, iaitu apa erti kita telah mentadabbur Al-Quran pada hari ini, insya-Allah. Okey, bersama dengan saya Ustaz Azrul. Saya tak perlu perkenalkan, insya-Allah mungkin semua dah kenal. Maka boleh Ustaz ceritakan, sebab bila kita nama pun syarikat ini ataupun nama pun pergerakan ini namanya Tadabbur Center, maka mungkin Ustaz boleh ceritakan serba sedikit kenapa kita perlu tadabbur sebenarnya. Tak cukup ke kita baca Quran pada hari ini? Kita ramai yang boleh membaca, bahkan ada yang boleh mengalunkan Quran dengan sedap pada hari ini, tarannumnya dengan qiraatnya yang pelbagai wajah. Maka mungkin Ustaz boleh ceritakan apa kepentingan tadabbur dan apa itu tadabbur itu sendiri, definisi dan sebagainya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Syahmi. Selamat datang ke Tadabbur Center bersama dengan kami, dan hari ini kami bersiaran secara langsung di Tadabbur Center. Berbalik kepada persoalan yang diutarakan oleh Ustaz Syahmi tadi berkenaan dengan tadabbur, mengapa kita perlu tadabbur? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara yang perlu kita cakna apabila kita membaca Al-Quran, tuntutan Al-Quran itu sendiri kepada umat Islam. Dan apabila menyebut tentang apakah tuntutan Al-Quran, terdapat dua perkara yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tuntutan Al-Quran adalah untuk litilawah, untuk membaca. Sebab apa? Dengan membaca Al-Quran ini akan mendekatkan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, mengalunkannya dengan tajwid yang betul, dan pada masa yang sama kita mula untuk melihat makna-makna yang tersurat dan juga yang tersirat di sebalik ayat-ayat yang dibaca. Itu yang pertama dari sudut at-tilawah. Yang keduanya adalah tuntutan diturunkan Al-Quran adalah litadabbur. Ini perkara yang perlu kita jadikan sebagai amalan kehidupan kita. Kita bukan sahaja sekadar untuk membaca Al-Quran, tetapi menjadikan tadabbur itu sendiri sebagai amalan kehidupan kita. Namun persoalan kita pada hari ini, apakah itu tadabbur? Jadi perkataan tadabbur ini merupakan satu perkataan bahasa Arab yang kita cuba popularkan pada hari ini. Sebab itu kita namakan center kita ni sebagai Tadabbur Center. Jadi kita nak highlight perkataan tadabbur itu sendiri supaya ia menjadi satu fenomena, ia menjadi viral di kalangan masyarakat,
supaya apabila orang mendengar perkataan tadabbur ini, mereka dah tahu itu berkenaan bagaimana kita memahami Al-Quran dan juga memanfaatkan ianya ke dalam kehidupan seharian kita. Jadi saya suka untuk mengulas sedikit berkenaan perkataan tadabbur itu sendiri. Tadabbur, kalau kita melihat asalnya berasal daripada dal ba ra. Jadi dal ba ra ni kalau kita belajar dulu di sekolah, qubul dan juga dubur. Maksudnya kubul di depan, dubur di belakang. Jadi dubur ni memang sesuatu yang di penghujung, sesuatu perkara yang berada di penghujung. Jadi apabila kita melihat perkataan tadabbur ini dari sudut kaitannya dengan Al-Quran, saya suka untuk memetik kalam An-Shanqiti yang meninggal pada tahun 1395 Hijrah. Dia mengatakan tadabbur ini bermula dengan yang pertamanya adalah at-tilawah. At-tilawah, dan pada masa sama adalah at-tasaffuh. Tilawah ni membaca, kita membuka helaian demi helaian demi helaian, kita membaca Al-Quran. Itu step yang pertama apabila kita berbicara soal tadabbur. Yang kedua adalah al-fahmu. Jadi apabila kita memulakan bacaan Al-Quran, step seterusnya yang perlu kita langkah adalah kita perlu memahami perkataan yang kita baca daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi memahami ini, kalau memahami dengan cara yang mudah, ini kita ada terjemahan Al-Quran. Kita boleh melihat maksud Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita membaca dan kita melihat terjemahannya. Itu dari sudut pemahaman yang mudah. Sebab itu An-Shanqiti memberikan step yang seterusnya supaya kita menggali lebih dalam lagi berkenaan ayat-ayat yang kita baca. Sebab itu dia menyebutkan step yang seterusnya adalah al-idrak. Beza al-fahmu dengan al-idrak. Al-idrak ni kita terjun lebih dalam. Al-fahmu kita melihat gambaran secara umum, manakala al-idrak kita melihat Al-Quran dari sudut makna yang terperinci, makna yang lebih mendalam, seolah-olah kita berada di papan anjal, kita terjun ke dalam kolam dan kita menyelam di dasar kolam tersebut dan melihat apa yang terdapat di dalamnya. Jadi moga-moga apabila kita menyelam di bawah, kita beroleh batu permata, kita boleh intan yang berada di bawah sana untuk kita bawa naik ke atas. Itu al-idrak. Seterusnya, selepas kita memahami, kita menggali lebih dalam ayat-ayat yang dibaca, An-Shanqiti menyebutkan perkara yang sangat penting yang perlu kita amalkan dalam kehidupan seharian adalah mengamalkan ayat-ayat yang dibaca. Sebab itu kita baca, kita faham, dan perkara yang paling penting adalah kita beramal. Sebab kita tak nak menjadi golongan yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam surah yang selalu kita baca, Alhamdulillahirrabbilalamin, terdapat di penghujungnya al-maghdubi alaihim. Para mufassirin menyebutkan yang dimaksud sebagai al-maghdub di sini adalah mereka yang ada ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Dan kita tak nak jadi juga golongan yang disebut sebagai al-dhalin, golongan yang tidak ada ilmu, beramal tanpa ilmu, ini akan jadi kita sesat. Jadi ini yang disebutkan oleh An-Shanqiti. Apabila saya merujuk kepada pendapat dan juga tafsiran para ulama yang lain berkenaan dengan tadabbur ini, mereka menambah satu perkara yang saya rasa ini adalah maqasidut tadabbur, tujuan kita bertadabbur, iaitu tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Apabila kita beramal, pastikan kita mampu untuk menyucikan diri kita. Sebab itu tadabbur ini perlu kita katakan sebagai ihdarul qalb, menghadirkan hati kita. Dan untuk menghadirkan hati ini, dia memerlukan untuk kita mempunyai keimanan, kepercayaan terlebih dahulu bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Sebab itu saya suka untuk memetik kata-kata Jundub Ibn Adillah yang merupakan seorang sahabat. Dia kata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fata'allamna al-iman thumma ta'allamna al-Quran thumma ta'allamna al-Quran fazdada imanuna. Kami belajar tentang iman, kemudian kami belajar Al-Quran. Setelah kami membaca Al-Quran, memahaminya, maka meningkatlah iman kami. Jadi satu kata-kata yang perlu kita lihat apabila kita nak berbicara soal tadabbur ini, ia bukan sekadar kita baca, kita belek, kita membuka kitab tafsir, bukan itu. Perlu menghadirkan hati, sebab untuk menjadi ulul albab, hati itu merupakan perkara yang utama, sebab hati adalah tempat letaknya akal. Ini yang disebutkan oleh Ibn Qayyim yang meninggal pada tahun 751 Hijrah. Dia menyebutkan bahawa apabila kita membaca Al-Quran,
gabungkan hati bersama bacaan dan juga pendengaran kita. Gabungkan hati apabila kita membaca dan juga mendengar Al-Quran. Sebab apa? Apabila kita menggabungkan hati ini, di situlah terletaknya akal, dan akal akan dipandu oleh hati yang dibawa oleh Al-Quran. Jadi sekadar itu saja perbincangan secara umum berkenaan tadabbur itu sendiri. Jadi semoga kita mengambil manfaat daripada ayat-ayat yang kita baca, jadikan ia sebagai satu amalan kehidupan, bukan sekadar kita baca, tapi kita amalkan, dan seterusnya kita nak membersihkan jiwa kita untuk menjadi Muslim sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Azrul atas kupasan yang saya kira ringkas dan padat tapi sangat informatif. Saya tertarik dengan perkataan ihdarul qalb yang disebutkan oleh Dr. Azrul sebentar tadi, iaitu kita menghadirkan hati dalam pembacaan. Saya suka kita, kalau saya boleh cadangkan satu terma yang lebih segar untuk kita dekatkan tentang ihdarul qalb ini, bila mana kita membaca Al-Quran, pastikan kita di akhir pembacaan kita dapatkan dua perkara, tuan-tuan sekalian. Yang pertama adalah inspirasi. Itu kaitan dengan hati. Kita dapatkan inspirasi daripada pembacaan kita. Yang kedua adalah motivasi. Dan itulah function kita nak baca Quran, tuan-tuan sekalian, supaya kita dapat inspirasi dan motivasi ini. Cumanya persoalan yang timbul adalah, ada orang mengatakan, Ustaz Syahari mengatakan, saya baca Quran dan saya dah belik kitab tafsir banyak, Ustaz. So mana letaknya tadabbur ni? Dan ada pula kata, saya tak boleh, dan saya boleh gunakan takwil untuk memahami Al-Quran. Dan di sana juga ada satu terma dinamakan tadabbur. So biasa orang keliru dengan tiga terma ini, iaitu tafsir, takwil dan tadabbur. Jadi barangkali orang jadi macam, mana yang lebih prioriti, mana yang lebih baik sebenarnya. Dan kadang-kadang orang kata, cukuplah kita tafsir, Ustaz, kenapa, mana pergi makam tadabbur ini, mana letaknya tempat tadabbur ini. Jadi macam mana kita nak dapatkan inspirasi dan macam mana kita nak dapatkan motivasi. So mana ruang yang perlu kita teliti, mana ruang yang perlu kita gali, khususnya pada tiga konsep yang saya sebutkan tadi. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Syahmi, yang saya hormati guru saya Dr. Azrul, dan seluruh tuan-tuan perempuan yang sudi untuk memberikan kesempatan pada petang ini bersama dengan Tadabbur Center. Apakah perbezaan antara tafsir, takwil dan tadabbur? Kerana ketiga-tiga kalimah ini besar kedudukannya di sisi Allah, kerana ketiga-tiga kalimah ini ada di dalam Al-Quran. Tafsir ada dalam Al-Quran, ahsana tafsira. Takwil ada dalam suratul Kahf, takwil ada di dalam suratul Yusuf, dan tadabbur muncul sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran. Maka ketiga-tiga kalimah ini adalah merujuk kepada perkara yang perlu kita lakukan apabila berinteraksi dengan Al-Quran. Namun mana yang pemberatnya, mana yang menjadi maqasid yang disebut oleh Dr. Azrul tadi? Tafsir adalah usaha untuk mendapatkan penjelasan, kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini adalah suatu nas dalam bahasa Arab. Ia bukan kata-kata Rasulullah, dia adalah kata-kata Allah Azza wa Jal. Jadi apakah terjemahannya? Ia proses tafsiran. Apakah yang disebut oleh ayat lain mengenai ayat ini sekiranya ada? Apakah ada huraian daripada Rasulullah mengenai ayat ini? Apakah ada kata-kata Ibnu Abbas dan para sahabat mengenai ayat ini? Apakah ada kata-kata mereka yang berguru dengan para sahabat mengenai ayat ini? Maka semuanya disebut sebagai tafsir, iaitu usaha untuk memperjelas apa makna alam tara, apa makna kaifa, fa'ala, ada beza dengan amala, dan apa yang disebut sebagai ashab al-kahfi. So kita boleh katakan dalam bahasa mudahnya, tafsir kepada ayat ini adalah, tidakkah kamu Muhammad memerhatikan apa yang Tuhan kamu telah lakukan dengan mudahnya kepada tentera yang bergajah. Kemudian takwil. Takwil adalah hakikat sebenar kepada ayat tersebut. Seseorang boleh mengupas dari sudut bahasa kepada sesuatu ayat, apa yang dimaksudkan melalui perkataan Rabb bagi orang Arab, ashab, apa yang orang Arab maksudkan dengan ashab. Tetapi apa kehendak sebenar ayat pertama ni? Orang Kelantan kata nak kecek Gabriel, benarnya nak kecek Gabriel. Maka apa sebenarnya hakikat kepada ayat ini? What's the point?
What's the point? Itu namanya takwil. Kerana barang siapa memerhatikan penghujung surah Yusuf, penghujung surah Al-Kahf, maka takwil yang disebut oleh Khidir alaihi salam, takwil yang disebut oleh Yusuf alaihi salam adalah hakikat kepada sesuatu yang sebelum ini hanya melihatnya secara tersurat, maka hari ini kedua-duanya, yakni Musa alaihi salam dan Yusuf alaihi salam, melihat hakikat kepada ataupun apa yang tersirat daripada yang tersurat. Maka setengah para alim ulama, walaupun mereka menamakan kitab mereka kitab tafsir, tapi sebenarnya mereka memberikan takwil. Takwil adalah ayat pertama ini bermaksud Allah akan menghancurkan semua mereka yang mahu memusnahkan Kaabah. Semua mereka yang mahu memusnahkan perjuangan agama Allah, Allah akan uruskan mereka dengan perancangan yang tidak boleh diketahui oleh musuh mereka. Ini takwil. Maknanya siapa juga yang mahu menghancurkan rumah Allah, yang mahu menghancurkan legasi daripada rumah Allah, yakni Islam, Allah ada perancangan untuk membalas. Itu takwil. Manakala tadabbur, ini matlamat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana ayat itu kepada anda? Kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, guru Dr. Azrul dan guru ramai dari kalangan para pensyarah saya di Malaysia ini. Beliau dalam Mafatih Litta'amul Ma'al Quran berkata, antara cara untuk membantu tadabbur adalah anda menghadapkan setiap ayat pada diri anda, bukan pada orang lain. So jangan anggap ayat satu ini adalah kepada Abraha. Kerana Allah menciptakan Abraha, Allah juga ciptakan kita. Dia tahu masalah Abraha, dia tahu masalah kita. Dan dia menyampaikan sesuatu cerita bukan sekadar untuk memaparkan sejarah. Dia ingin memberitahu keabrahan, kalau betul istilahnya tu. Penyakit Abraha ini sentiasa akan ada. Iaitulah penyakit apa tuan-tuan? Tak senang tengok orang Mekah senang. Tak suka tengok orang Makkah dapat untung lebih daripada ramainya hujaj yang datang ke Kaabah. Tak suka tengok orang lain senang. Dan mereka ada rasa cemburu dan mereka tak boleh duduk diam, mereka akan mengumpat. Sebab itu surah sebelum daripada surah Al-Fil adalah wailul likulli humazatil lumazah. Kerana mereka melakukan lumazah, mereka mencela. Mereka tak boleh duduk senang tengok orang lain senang. Jadi tanya balik, bila kita tadabbur, ayat 1 ni cerita pasal penyakit hati. Penyakit orang tak senang tengok orang lain senang. Lalu tanya diri aku ada tak penyakit ni? Maka apa yang disebut oleh Dr. Azrul tadi, tadabbur adalah membersihkan hati apabila kita menemui sesuatu ayat. Jadi wallahu alam. Ustaz. Terima kasih Ustaz Syahri atas kupasan yang menarik untuk saya kupaskan kembali, dan saya boleh buat satu kesimpulan berdasarkan apa yang Ustaz Syahri sebut tadi. Tafsir ni boleh katakan sebagai satu proses pengumpulan maklumat. Pengumpulan maklumat. Maksudnya tafsir inilah kita mengumpulkan maklumat. Maka daripada maklumat kita dapat, kita pergi pada takwil lah, kita menganalisis maklumat. Menganalisis maklumat. Maka tadabbur adalah kita reflect analisis yang telah kita buat daripada maklumat-maklumat tadi. Maka ini adalah satu proses yang saya kira telah dikupas Ustaz Syahri dengan sangat baik. Maka teman-teman sekalian, maka dengan ini, sebab itulah kami menamakan center ini dengan Tadabbur Center. Mudah-mudahan sifat tadabbur dan segala perkara yang berkait dengan tadabbur ini dapat kami resapkan dalam kami terutamanya, dan kepada sidang penuntut yang bakal hadir ke Tadabbur Center, insya-Allah. Saya kira di luar sana ramai lagi yang ingin menyampaikan dan ingin perjuangkan untuk menyampaikan Quran pada masyarakat. Pun begitu, sama-sama kita mendukung usaha ini. Tak kira siapa juga yang membawa, kita akan support sama-sama. Mudah-mudahan, dan saya ingin mempromosikan dalam waktu yang terdekat ini program sulung kami yang akan berlangsung di Pagoh pada hari Sabtu ini di UIA Pagoh, Tazrul. Saya masih ada masa dan masih untuk sempat untuk mendaftar ke masih boleh walk in. Okey. Simposium Tadabbur Al-Quran yang akan memperkenalkan dan akan menampilkan Ustaz Syah Abdul Rahman sendiri dan Dr. Azrul sendiri, dan kita ada lagi dua orang figure, iaitu Fin Jamal dan juga Dr. Farid Ravi. Jadi insya-Allah siapa yang berminat untuk hadir boleh hadir di UIAM Pagoh pada hari Sabtu ini, bermula pada pukul berapa Ustaz? 9 pagi di UIAM Pagoh di auditorium UIAM Pagoh. Boleh walk in, kata Dr. Azrul. Maknanya masih lagi tempat kosong, maka segera boleh dapatkan tempat anda di sana. Dan saya juga ingin mempromosikan di samping program sulung kami, saya nak mengalulukan jika tuan-tuan semua dan puan-puan semua berhajat ingin menyumbang kepada proses pergerakan Tadabbur Center, kami di sini sangat mengalulukan sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi untuk dapatkan detail lebih lanjut,
dengar siap-siap nombor ini, dan insyaAllah kalau berkesempatan saya letakkan nombor ini di ruang komen insyaAllah. Okay, catat nombor ini 013 303 4330. Saya ulang sekali lagi, 0133034330 untuk mendapatkan maklumat lanjut bagaimana untuk menyumbang, dan kita akan bincangkan di secara private insya-Allah. Jadi terima kasih juga untuk tuan-tuan semua yang telah menyumbang. Setakat ini kita telah melengkapkan Dewan Seminar dengan perabot yang saya kira agak selesa. Jadi saya kira tidak terlambat lagi saya nak mengucapkan sekalum penghargaan bagi siapa yang menyumbang setakat ini, setakat pembangunan yang telah ada dengan renovasi yang ada ini. Itu adalah hasil daripada sumbangan daripada tuan-tuan dan puan sekalian. Maka saya doakan dan kami semua doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengganjari setiap amal jariah tuan-tuan dan puan sekalian dengan sebaik-baik pahala insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Teruskan bersama dengan Tadabbur Center. Nantikan segala maklumat dan perkembangan Tadabbur Center di laman Facebook Tadabbur Center Senin Berhad insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.